Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Puan Sefia dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Chua Yi Fang. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan pentaksiran berterusan EDUP 3143 mengenai perubahan dalam pendidikan semasa di Malaysia. Isi-isi yang akan dibincangkan pada hari ini meliputi pengenalan pendidikan semasa di Malaysia, perubahan semasa dalam pendidikan di Malaysia, kesan aspirasi murid dalam mobiliti sosial, dan akhirnya konklusi. Pertama sekali, marilah kita lihat kepada definisi pendidikan. Pendidikan merupakan proses manakala seseorang individu mendedahkan dan mencurahkan ilmu pengetahuan atau kemahiran kepada para pelajar. Pendidikan merupakan suatu proses yang berterusan bagi mengembangkan potensi seseorang individu ke arah kecemerlangan akademik serta mempunyai kepelbagaian kemahiran secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan hasil kerajaan untuk melahirkan generasi yang berketerampilan dan berdaya saing di peringkat global. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan bagi meningkatkan pencapaian akademik pelajar, berteraskan konsep keseimbangan dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial iaitu JERIS. Ianya juga selaras dengan matlamat negara bagi menghasilkan generasi yang cemerlang, gemilang dan terbilang di mata dunia. Perubahan dalam pendidikan semasa di Malaysia dapat dilihat daripada 5 aspek, iaitu transformasi pendidikan, aspirasi murid, iklim sekolah, pembelajaran bermakna, dan inovasi pendidikan. Perubahan tersebut dikatakan sebagai perkembangan dan penambahbaikan kepada sistem pendidikan Malaysia yang sedia ada. Hal ini dikatakan demikian kerana perubahan pendidikan semasa adalah hasil usaha kerajaan untuk menyesuaikan golongan muda di bawah pengaruh revolusi 4.0 dan juga meta iaitu metaverse. Antara perubahan semasa yang akan dibincang pada hari ini ialah aspirasi murid. Aspirasi murid adalah salah satu hasil daripada pengemukaan dan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM dari tahun 2013 sehingga tahun 2025 yang menggariskan kualiti yang perlu diamalkan oleh setiap murid. Aspirasi murid berfungsi sebagai kesinambungan daripada kewujudan aspirasi sistem pendidikan. Hal ini ditekankan untuk mendukung hasrat falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK demi pendidikan seimbang pada setiap murid. Aspirasi murid berperanan sebagai garis panduan terhadap pembangunan murid yang holistik dari segi JERIS. Aspirasi murid meliputi 6 aspek iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dui bahasa, etika dan kerohanian, serta identiti nasional. Aspek yang pertama merupakan pengetahuan. Pada peringkat awal, setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi dengan sepenuhnya. Para murid pula haruslah menguasai mata pelajaran teras seperti matematik dan sains. Hal ini melengkapkan murid-murid dengan kemahiran hidup asas serta berfungsi amat efektif dalam masyarakat. Di samping itu, murid-murid sewajarnya didedahkan kepada pengetahuan mengenai sejarah, kemanusiaan dan geografi tempatan dan global secara menyeluruh untuk membina jati diri
dan identiti nasional yang kukuh. Bagi mencapai kemenjadian murid dari semua aspek, murid-murid digalakkan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemahiran diri dalam bidang lain seperti seni, muzik, dan sukan. Akhirnya, murid-murid juga perlu mempunyai kemahiran mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran tersebut dalam kehidupan harian. Aspek yang seterusnya merupakan kemahiran berfikir. Setiap murid berhasrat untuk mencari cara belajar masing-masing untuk mendapatkan pengetahuan sepanjang hayat. Dalam kes ini, murid-murid menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat, mampu menghubungkan pelbagai pengetahuan lalu mewujudkan pengetahuan baru. Antara kemahiran kognitif yang perlu dikuasai ialah kemahiran inovatif, keupayaan belajar, serta penyelesaian masalah dan penaklukan. Pemikiran kreatif dan inovatif merupakan elemen penting untuk membentuk modal insan berdaya saing terhadap kepintaran buatan, iaitu AI. Kreativiti merupakan tindakan penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baharu. Manakala inovasi merupakan proses untuk menjana dan mengaplikasi idea, serta kreatif dan konteks yang tertentu. Keupayaan belajar merujuk kepada kemampuan murid untuk mengembangkan pembelajaran diri dalam konteks sepanjang hayat. Penyelesaian masalah dan juga penaklukan memastikan murid-murid dapat meramal masalah dan menganalisis isu tersebut secara kritis, logik dan menyeluruh untuk mencari penyelesaian masalah lalu mengambil tindakan berkenaan. Oleh itu, murid-murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan juga kemahiran yang telah dipelajari untuk menyelesaikan cabaran kehidupan. Jika bidang tersebut tidak diberi perhatian, maka murid-murid kurang berupaya untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan berfikiran secara kritis di luar konteks akademik. Sementara, aspek kemahiran memimpin memainkan peranan penting dalam pencapaian aspirasi murid. Menurut Gary Yook, kepimpinan merupakan sebagai proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan bersetuju tentang apa yang perlu dilakukan dan langkah untuk melakukannya bagi mencapai sesuatu objektif yang sama. Kepimpinan dalam pendidikan meliputi 4 aspek, iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi, dan kemahiran berkomunikasi secara berkesan. Marilah kita lihat satu demi satu. Keusahawanan bermaksud mengambil inisiatif untuk mewujudkan dan membangunkan kemahiran sendiri. Manakala berdaya tahan merupakan kesanggupan untuk membina cara berfikir yang konstruktif serta mampu menghadapi rintangan dan cabaran. Yang ketiga, kecerdasan emosi membawa maksud berupaya memahami dan bekerja secara berkesan dan berkumpulan dengan orang lain serta mampu mempengaruhi mereka secara positif. Kemahiran berkomunikasi bermaksud berani dan berupaya untuk memberi pendapat menggunakan platform yang betul. Di samping itu, kemahiran dui bahasa mendorong perkembangan aspirasi murid. Setiap murid wajar menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar antarabangsa. Kementerian Pendidikan Malaysia
pula menggalakkan para murid untuk belajar bahasa lain seperti bahasa Cina dan bahasa Arab sebagai tambahan yang boleh meningkatkan daya saing setaraf dunia pada golongan murid-murid. Selain itu, aspek yang dititik beratkan dalam aspirasi murid ialah etika dan kerohanian. Etika bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang telah menjadi pegangan seseorang individu, manakala kerohanian memastikan murid-murid berpegang agama kukuh serta mempunyai asas moral yang tinggi. Sistem pendidikan pula berhasrat untuk menghasilkan individu penyayang yang boleh menyumbang diri dalam pembangunan dan kesejahteraan negara. Oleh hal yang demikian, setiap murid dapat mentepani pelbagai cabaran kehidupan dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan asas moral yang kukuh. Aspirasi terakhir merupakan identiti nasional yang berkait rapat dengan prinsip rukun negara demi kemajuan negara. Setiap murid amat berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Semangat patriotik perlu dipupuk dalam kalangan murid-murid sejak kecil lagi agar tidak terpengaruhi oleh budaya asing yang bersifat negatif. Sehubungan itu, pendidikan masa kini bukan sahaja menekankan kepentingan pengetahuan dan kemahiran, tetapi juga pembangunan kemahiran pemikiran kritis, kreatif dan inovatif, kemahiran memimpin, kemahiran berdui bahasa, sosial dan nilai, serta semangat identiti nasional yang kukuh. Elemen-elemen tersebut turut memberi penekanan kepada sumbangan generasi muda dalam pembangunan individu, keluarga, masyarakat dan juga negara. Jika dilihat dari aspek pengetahuan, sebelum perubahan berlaku, perhatian murid-murid dan ibu bapa hanya tertumpu kepada mata pelajaran teras sahaja, seperti bahasa, matematik dan sains. Pengabaian terhadap mata pelajaran seperti sejarah, geografi, boleh membawa kepada perkembangan murid-murid yang kurang seimbang. Hasilnya, murid-murid kurang berfikiran holistik, lalu tidak mampu meneliti, mengkaji dan membuat kesimpulan terhadap sesuatu perkara atau isu berasaskan maklumat dan fakta secara menyeluruh. Setelah kewujudan aspirasi murid, para murid dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran secara menyeluruh, lalu mencapai kemenjadian murid dari pelbagai aspek. Mereka pula lebih bersedia untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari dalam dunia sebenar. Misalnya, Ali, seseorang murid yang mencapai kecemerlangan dari kedua-dua bidang kurikulum dan co-kurikulum. Dia telah mendapat johan dalam pertandingan berpidato selain daripada semua skor A dalam ujian akhir sesi akademik, iaitu UASA. Antara usaha kerajaan dalam meningkatkan pengetahuan dalam kalangan murid-murid ialah melalui program saringan literasi dan numerasi yang dikenali sebagai LINUS. Program tersebut bertujuan untuk memastikan murid-murid yang bermasalah untuk menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi dapat mencapai standard penguasaan kemahiran asas yang kukuh pada tahun 1 hingga 3 di awal persekolahan. Guru perlu mempelbagaikan teknik pengajaran, membaca,
agar menjadi pengajarannya lebih sesuai dengan tahap penguasaan murid-murid serta dapat menimbulkan minat para murid dalam pembelajaran. Misalnya, guru menggunakan kaedah gamifikasi yang sesuai dengan kecenderungan kanak-kanak masa kini dalam pendidikannya, agar murid-murid dapat melibatkan diri secara aktif dalam PDP. Dari aspek kemahiran berfikir, sistem pendidikan di Malaysia sebelum wujudnya aspirasi murid telah membentuk murid-murid yang menerima segala maklumat tanpa membuat pertimbangan. Hal ini disebabkan kerana mereka tidak tersedar akan kepentingan pembentukan pandangan diri dalam sesuatu perkara. Pandangan tersendiri membolehkan seseorang individu untuk menganalisis lalu menilai sesuatu dari perspektif yang lebih menyeluruh. Hasilnya, kebanyakan murid tidak mampu mengemukakan pendapat tersendiri terhadap sesuatu isu. Dengan adanya aspirasi murid, murid-murid boleh berfikir secara rasional dan jelas untuk bertindak atau percaya secara patut. Hal ini mendorong murid-murid untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari dalam kehidupan. Sebagai contoh, Siti yang menguasai kemahiran berfikir boleh mendapati kesilapan soalan matematik, walaupun rakan-rakan kelas yang lain berpendapat bahawa mereka tidak dapat menjawab soalan tersebut. Oleh itu, murid-murid tersebut dapat berfikir di luar kotak lalu tidak mudah terpengaruhi oleh pendapat orang lain. Guru menggunakan pelbagai kaedah semasa proses PDP untuk menggalakkan murid-murid untuk mencari penyelesaian terhadap masalah tertentu lalu membuat keputusan berpandukan logik dan data. Contoh kaedah yang boleh dijalankan ialah perbincangan berkumpulan mengenai kes isu pencemaran air yang semakin serius. Kemahiran memimpin dalam aspirasi murid pula memainkan peranan yang penting dalam membentuk modal insan yang seimbang dari pelbagai aspek. Sebelum perubahan, kebanyakan murid bersikap malu dan pasif untuk berkongsi idea dalam PDP. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka kurang berkeyakinan tentang ketepatan jawapan diri. Oleh itu, kecakapan PDP kurang tercapai atas penglibatan murid-murid secara pasif dalam PDP. Dengan penguasaan kemahiran memimpin, murid-murid berani untuk mengeluarkan pandangan diri, namun jawapannya kurang tepat. Dengan penguasaan kemahiran berkomunikasi dalam memimpin, satu perbincangan berkumpulan, kualiti PDP akan dipertingkatkan. Misalnya, Lily yang bersifat pemimpin sanggup untuk memimpin aktiviti perbincangan berkumpulan mengenai ciri-ciri haiwan mamalia. Guru menggalakkan murid-murid untuk menyertai pelbagai program atau pertandingan yang boleh melatih kemahiran memimpin di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Contohnya, pertandingan debat merupakan kaedah yang paling sesuai untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi dalam kalangan murid-murid. Sebelum perubahan, murid-murid kurang menguasai kemahiran untuk berbahasa dalam pelbagai bahasa. Kebanyakan murid mahir bahasa ibunda diri sahaja. Mereka adalah kurang fasih dalam bahasa Melayu
dan bahasa Inggeris. Hal ini menjadi halangan kepada mereka untuk memperkembangkan diri ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Selepas perubahan pendidikan, murid-murid dapat menjalankan perkongsian idea menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris secara fasih. Hal ini pula mendorong berlakunya kerjasama antara kaum untuk mencapai matlamat bersama. Contohnya, kumpulan robotik yang terdiri daripada murid-murid Melayu, Cina dan India berganding bahu dalam mereka bentuk robot dalam pertandingan. Guru-guru mata pelajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris menggalakkan penggunaan bahasa berkenaan sepanjang sesi PDB. Hal ini dapat meningkatkan penggunaan dua bahasa dalam kalangan murid-murid untuk menjalankan komunikasi antara satu sama lain. Misalnya, guru bahasa Inggeris mewajibkan semua murid untuk menggunakan bahasa Inggeris bagi berkomunikasi antara satu sama lain. Sebelum wujudnya etika dan kerohanian dalam pendidikan, bidang berkenaan telah lama diabaikan lalu membawa kesan dalam peningkatan gejala negatif di kawasan sekolah. Misalnya, murid-murid mudah terpengaruh untuk merokok atas ajakan rakan sebaya. Dengan wujudnya etika dan kerohanian dalam aspirasi murid, murid-murid membina pegangan agama yang kukuh. Pertimbangan yang sepatutnya boleh diambil berdasarkan prinsip moral dan nilai-nilai universal lalu mengekalkan keamanan masyarakat hadapan. Guru perlu sentiasa mengambil berat terhadap keadaan murid-murid. Bantuan dan bimbingan perlu diberi kepada murid-murid jika didapati menghadapi masalah. Sebagai contohnya, guru menjalankan ziarah cakna ke rumah murid-murid yang bermasalah. Identiti nasional pula diberi perhatian disebabkan ia berkaitan rapat dengan kemajuan negara. Pada masa dulu, kesedaran identiti nasional dalam kalangan rakyat adalah rendah lalu membawa kepada kehilangan bakat ke negara lain. Misalnya, ramai pakar Malaysia pergi bekerja di negara Singapura. Dengan adanya identiti nasional, generasi muda akan mengetahui tentang tanggungjawab mereka dalam mengembangkan negara. Oleh itu, mereka sanggup menyumbang diri dalam pembangunan negara walaupun mereka lebih menguntung jika bekerja di luar negara. Guru memupuk semangat patriotik dalam sanubari murid-murid melalui mata pelajaran sejarah. Murid-murid dapat mengetahui tentang jasa dan sumbangan tokoh-tokoh untuk mempertahankan negara kita pada masa dahulu. Sebagai contoh, guru menerangkan sumbangan Tunku Abdul Rahman dalam menuntut kemerdekaan negara kita. Sekarang, marilah kita lihat kepada apakah mobility sosial. Berdasarkan American Psychology Association pada tahun 2023, mobility sosial ialah sesuatu gerakan atau perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain. Proses ini berlaku apabila berlakunya perubahan kedudukan sosial ekonomi seseorang individu ke arah baik atau buruk. Lebih lanjut mengenai mobility sosial ini dikemukakan oleh Young dan Mack pada tahun 1959. Mereka berpendapat bahawa mobility sosial adalah suatu pergerakan
dalam struktur sosial, iaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi sesuatu kelompok sosial. Dalam konteks ini, struktur sosial mencukupi sifat-sifat hubungan sesama individu dan hubungan antara individu dengan kelompoknya. Secara umumnya, mobility sosial bermaksud pergerakan individu atau kumpulan antara kedudukan yang berbeza dalam hierarki stratifikasi sosial masyarakat. Pelaksanaan aspirasi murid di sekolah-sekolah rendah telah membawa kesan positif kepada para murid dengan mengikut pertandingan inovatif sehingga ke luar negara, iaitu mobility sosial meningkat secara positif. Dalam situasi ini, pengetahuan dalam mata pelajaran sains, matematik, dan fizik telah menjadi asas murid-murid untuk membentang dan bertanding produk yang dihasilkan pada peringkat antarabangsa. Kemahiran berfikir, iaitu kemahiran inovatif, keupayaan belajar, serta penyelesaian masalah dan penaklukan telah memainkan sebagai peranan yang penting dalam memastikan masalah yang dihadapi, lalu membentuk produk sebagai satu penyelesaian masalah yang berkesan. Kemahiran berdui bahasa pula membolehkan murid-murid untuk menggunakan bahasa Inggeris secara fasih dalam pembentangan produk inovasi yang berkesan. Antara bukti yang didapati ialah Tasnia Reims dan Lo Yin En yang berusia 19 dan 17 telah mengungguli pertandingan World of Robotics Championship pada tahun 2023 bagi kategori soccerboard di University APU pada tahun lepas. Mereka lalu mewakili Malaysia ke pertandingan antarabangsa di Beijing, China pada tahun 2024. Kedua-dua orang individu ini telah mengharumkan nama baik negara kita sehingga ke peringkat antarabangsa, lalu telah membawa kepada berlakunya mobility sosial meningkat secara positif. Dengan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam pertandingan bertaraf antarabangsa, kedudukan kedua-dua orang murid ini dalam hierarki bergerak ke atas. Hal ini disebabkan kejayaan murid-murid tersebut dalam pertandingan inovasi robotik akan menyebabkan mereka disanjungi oleh masyarakat. Oleh itu, penglibatan dua orang murid ini telah menjadi bukti bahawa perubahan pendidikan semasa, iaitu aspirasi murid, boleh mendorong mobility sosial dalam kalangan murid. Selain itu, perubahan aspirasi murid dalam pendidikan di Malaysia telah berjaya membawa pulang ramai pakar yang bekerja di luar negara balik ke negara kita. Hal ini telah mewujudkan mobility mendatar dalam kalangan pakar tersebut. Pakar-pakar tersebut mengalami pergerakan kelas sosial secara mendatar apabila mereka pulang ke Malaysia dari negara asing. Sumbangan dan pengorbanan mereka dalam pembangunan Malaysia amat dihormati. Aspek etika dan kerohanian dalam aspirasi murid telah mendorong mereka untuk tersedar akan tanggungjawab diri sebagai rakyat untuk memajukan negara diri. Hal ini disebabkan mereka sanggup menyumbang jasa dalam pembangunan negara dengan kepakaran mereka dalam bidang masing-masing. Identiti nasional dikatakan sebagai kunci yang membawa para pakar balik ke Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan pakar tersebut mematuhi prinsip rukun negara, iaitu
kesetiaan kepada raja dan negara. Semangat patriotik yang dipupuk pula menggalakkan pakar-pakar untuk cinta akan tanah air melalui sumbangan profesion mereka kepada Malaysia. Bukti bagi perkara di atas ialah program kepulangan pakar, iaitu REP. Berdasarkan berita Sinar Harian, sebanyak 4,122 golongan profesional Malaysia yang berkhidmat di luar negara telah pulang ke Malaysia melalui program ini, yang diusahakan oleh Talent Corp sejak tahun 2011. Pihak kerajaan berkolaborasi dengan syarikat-syarikat untuk mengoptimumkan program ini bagi memudahcarakan kepulangan profesional Malaysia yang berbakat. Jelasnya, golongan pakar yang pulang ke Malaysia telah mengalami mobiliti sosial yang mendatar, namun telah banyak menyumbang diri dalam pembangunan Malaysia ke arah maju dan sejahtera. Para pakar-pakar tersebut telah mengalami mobiliti sosial mendatar. Hal ini dikatakan demikian kerana pakar-pakar tersebut pulang ke Malaysia dari negara-negara asing. Mereka sebagai pekerja negara asing telah menjadi pekerja tempatan di negara kita. Kedudukan sosial mereka dikekalkan kerana mereka masih melakukan kerja yang sama semasa mereka di luar negara. Maklumat lanjut mengenai REP boleh dibaca melalui pautan di sebelah kanan. Konklusinya, perubahan dalam pendidikan semasa di Malaysia, terutamanya aspirasi murid, telah banyak mendorong berlakunya mobiliti sosial dalam kalangan murid-murid. Antara mobiliti sosial yang didapati ialah mobiliti sosial mendekat positif dan mobiliti sosial mendatar. Kedua-dua ini menuju ke arah yang lebih baik. Pendidikan merupakan komponen yang paling penting dalam wujudnya mobiliti sosial dalam individu dan golongan masyarakat. Hal ini disebabkan ilmu pengetahuan yang diperolehi dapat mendorong seseorang individu untuk mengalami perubahan dari segi status sosial maupun sosial ekonomi. Boleh dikatakan bahawa seseorang individu yang berusaha dalam menimba ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran akan mengalami mobiliti sosial yang positif. Oleh itu, guru memainkan peranan yang penting dalam menyumbang kepada mobiliti sosial bersifat positif ke arah yang baik. Pendek kata, para guru seharusnya mendidik murid-murid agar menjadi ejen mobiliti sosial yang dapat meningkatkan diri dari segi jasmani, emosi, intelek, rohani dan sosial. Murid-murid atau generasi muda merupakan harapan kita untuk memajukan pembangunan negara pada masa yang akan datang. Pak kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Setakat ini sahaja persembahan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.